بلساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang dan disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masuk dalam bab baru, iaitu bab zikir di dalam masjid. Katanya disunatkan di dalam masjid untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada bacaan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan zikir-zikir yang lain. Selain itu disunatkan pula untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Juga disunatkan dalam masjid untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu fiqh dan berbagai disiplin ilmu syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Maksudnya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang, lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli, daripada mengingati Allah dan daripada mendirikan salat dan daripada membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk dalam bab baru, iaitu bab pada menjelaskan berkenaan dengan zikir yang dituntut dan dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam masjid. Apa yang disebut oleh Imam Nawawi adalah, yang pertama sekali, disunatkan. Apa maksud disunatkan? Kalau kita buat dapat pahala, namun kalau kita tinggal ia tidaklah berdosa. Disunatkan di dalam masjid untuk memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Ketika kita masuk dalam masjid, sunat kita perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berzikir lain daripada perbanyakkan berzikir. Apa yang disunatkan ketika kita masuk dalam masjid adalah kita perbanyakkan berzikir kepada Allah. Jadi maksud dengan berzikir di sini, ia merangkumi bertasbih, ucapan subhanallah, tahmid, ucapan alhamdulillah, takbir, ucapan Allahu akbar, hauqalah. Hauqalah ni ucapan la haula wala quwwata illa billah. Membaca Al-Quranul Karim, sembahyang. Dan termasuk juga membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana malam ni kita baca hadis. Ilmu fiqh dan berbagai disiplin ilmu syariat yang lain. Pengajian hadis, pengajian tafsir, pengajian akidah, pengajian tasawuf, pengajian fiqh di dalam masjid. Ini di antara perkara yang disunatkan. Kerana di sana ada ayat Allah Subhanahu fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Pada rumah-rumah, yakni dalam masjid yang Allah Subhanahu wa taala izin bahawa didirikan, dibinakan. Allah Taala izin didirikan, maksudnya dibinakan tempat tersebut. Masjid itu disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana dalam Quran ada wa yudhkaru fiha ismuh. Sebab itulah kata ulama, disunatkan kita perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal.
Baik. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul daripada ketakwaan hati. Di antara syiar Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Di antara syiar Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan ibadat di dalam masjid. Sesiapa yang memuliakan syiar Allah, maka sebenarnya ia lahir daripada ketakwaan yang ada di dalam hati. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah, dan sesiapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, termasuk masjid, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat kita, masyarakat kita cukup memuliakan masjid. Masyarakat kita cukup memuliakan masjid, bermula daripada pembinaannya, memakmurkan masjid dengan sembahyang, memakmurkan masjid dengan majlis-majlis ilmu. Ini adalah suatu anugerah, nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada sebahagian daripada masjid di tempat kita dan masyarakat kita. Seterusnya, kami meriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama buniyatil masajidu lima buniyat lah." Masjid-masjid didirikan untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya, iaitu untuk melakukan ibadat. Masjid ini didirikan untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya, iaitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang daripada suku kaum di pendalaman yang buang air kecil dalam masjid, "Inna hadhihi al-masajida la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wala al-qadar, innama hiya li dzikrillahi ta'ala wa qira'atil Quran." Artinya, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak sesuai untuk kencing dan kotoran. Masjid hanya untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quranul Karim. Rasanya ni di antara hadis yang cukup masyhur, yang mana hadis dia panjang lagi sebenarnya. Ada seorang orang Arab Badui, dia masuk ke dalam masjid. Ada riwayat, setengah riwayat sebut apabila dia masuk dalam masjid, dia terus berdoa, "Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada." Ya Allah, beri rahmat kepada aku dan Muhammad aja, orang lain jangan beri rahmat. Ketika mana sahabat ramai dalam masjid bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba dia masuk, dia doa, kalau selu-selu boleh tahan, "Ya Allah, beri rahmat kepada aku dengan Muhammad aja, orang lain jangan." Ini nak marah warna dah tahu. Orang Arab Badui, orang Arab Badui ni orang Arab pendalaman. Orang Arab pendalaman. Dia orang Arab pendalaman, dia lain daripada orang yang duk bandar. Orang yang duk bandar ni dia terdedah dengan akhlak, dia terdedah dengan pembelajaran. Orang yang duk darat ni dia tidak terdedah dengan pembelajaran sebab akhlak dia kasar. Sehingga kan kata Rasulullah, "Man bada jafa," sesiapa yang hidup pendalaman maka dia akan ngasar. Sebab dia tidak terdedah dengan pembelajaran, melainkan kalau duduk pendalaman tapi terdedah dengan pembelajaran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia duduk dalam masjid, dia rasa nak kecing. Dari kampung dia gitu, dia nak kecing pakai mudah je. Kalau rumah kayu kau tengah malam nak kecing tu, pakai buka, hola kat celah-celah latar gitu je dah. Mudah je. Dah kata tak kan? Biasa. Jadi masuk dalam masjid, tengah orang ada ramai-ramai, rasa nak kecing, dia selok kainnya, dia pacor tepi dinding. Satu sudut dalam masjid. Ada satu sudut dalam masjid, dia pacor situ. Maka ada riwayat menyebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk menyekat daripada dia melakukan perkara tersebut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Da'u, biarkan dia. Biarkan dia, biar dia sudah dikecil." Kerana dia Rasul suruh dia biarkan, kerana walaupun kecing dia, perbuatan kecing itu adalah perkara mungkar, bukan Rasul tidak melarang mencegah perkara mungkar. Sahabat kerana dia melihat itu adalah kemungkaran, sebab itu dia cegah. Tapi Rasul melihat kalau cegah dia akan membawa kepada kemungkaran yang lebih besar. Sebab itulah di antara syarat cegah kemungkaran, jangan ia melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau ia melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak wajib kita cegah kemungkaran tersebut. Itu kita kena faham. Jadi
bukan perkara tidak mungkar. Dia kecil dalam masjid perkara mungkar, tapi Rasul larang sahabat sekat dia. Kerana dia kalau sekat agak kawan ni tengah kecil, dia duk pegang dia. Hak yang kena setepak tu habis mandi belaka dalam masjid. Hak yang hasas sikit aja habis mandi belaka. Yang pertama. Yang keduanya, dia pula tengah duk kecil, kita duk sekat, jadi takut sakit dia pula. Jadi oleh kerana untuk menolak kemudaratan yang lebih besar, maka dibiarkan kemungkaran yang kecil. Sehingga kan ulama mengeluarkan kaedah fiqh, yang mana kaedah ni diguna dalam semua perkara, irtikabu akhaffid dararain, melakukan perkara yang paling ringan daripada dua kemudaratan. Ketika bertembung dua kemudaratan, hak ni mudarat, hak ni juga mudarat, hak ni masalah, hak ni pun bermasalah, maka kita kena tengok mana hak yang lebih ringan, dan kita tolak benda hak yang lebih besar, ambil benda hak yang lebih ringan. Biarkan dia melakukan kemungkaran yang lebih ringan daripada terjadi kemungkaran yang lebih besar. Sebab itulah di dalam bab fiqhu dia panggil ada fiqhul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dia ada fiqh perintah kepada kebaikan, suruh kepada kebaikan, dan cegah kemungkaran. Dia ada fiqh dia, ada perbincangan dia. Ada bab yang dibahas secara khusus bahawasanya di antara syarat cegah kemungkaran adalah jangan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Baik, lepas daripada dia selesai kecil, Rasul pun suruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil air supaya cucu di atas air kecilnya. Maka Rasul khabar kepada dia, inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min al-bauli wal qadar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masjid ini dia tidak layak untuk kecil, untuk kekotoran-kekotoran yang selain daripada air kecil, walaupun tidak najis, tidak layak, tak boleh. Walaupun tak najis pun tak boleh dalam masjid. Nak kehek aliyu, nak kehek ingus, tak boleh, haram. Hukum dia adalah haram dalam masjid ni. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-buzaqu fil masjid khati'ah. Meludah dalam masjid adalah dikirakan satu kesalahan, dosa. Tapi wa kafaratuha dafnuha, kifaratnya adalah tanam. Okey, tanam, terhapus kesalahan tersebut. Baik. Lepas tu dalam hadis ni Rasul sebut lagu mana, innama hiya li dzikrillah wa qiraatil Quran. Sesungguhnya masjid ini didirikan untuk berzikir kepada Allah secara umum, termasuk sembahyang, dan untuk membaca Al-Quranul Karim. Jadi sepatutnya, saigiyanya bagi orang yang masuk dalam masjid, dia kena memperbanyakkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu maksud daripada hadis yang didatangkan oleh Imam Nawawi dalam bab ni. Seterusnya, dianjurkan bagi orang yang duduk di dalam masjid untuk berniat iktikaf. Dan benda ni kita kena kebur semua. Alhamdulillah di tempat kita sebahagian daripada masjid tu ada tepek lagi. Ni hak baru, masjid baru, tak ada tepek lagi, lockdown lagi nak tepek. Lagi tepek ni. Setengah masjid kan, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, untuk beri peringatan kepada ahli jemaah supaya niat iktikaf duduk dalam masjid. Kadang-kadang duduk dalam masjid tu 2-3 jam tapi tak niat iktikaf. Tapi bukanlah sapakan dosa, cuma rugi lah. Dan rugi benda yang boleh kita dapat pahala kerana niat, tiba-tiba kita tidak dapat pahala sebab terlupa niat, maka rugilah. Baik, niat dalam iktikaf duduk dalam masjid, perkara itu sah menurut pendapat kami, walaupun dia berada dalam masjid hanya sesaat sahaja. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i, sekurang-kurang iktikaf adalah seorang tu berada dalam masjid sekadar tumakninah. Tumakninah ni adalah sekadar tempoh masa ucapan subhanallah. Subhanallah tak sampai pun 2 saat. Kalau duduk dalam masjid walaupun tak sampai 2 saat, dia telah mendapat fadilah kelebihan beriktikaf dengan syarat dia niat. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak disyaratkan orang yang beriktikaf berpuasa, walaupun ada sebahagian daripada ulama mengatakan disyaratkan beriktikaf mesti kena berpuasa. Tapi mazhab Imam Syafi'i tak. Asal duduk dalam masjid, sama ada air sembahyang, tak ada air sembahyang, tak kira. Saya tak ada air sembahyang, kata ulama tak ada masalah, kerana tidak menjadi syarat sah iktikaf seorang saat itu kena ada wuduk. Tidak menjadi syarat. Tak ada wuduk pun tidak menjadi masalah. Dah kalau masuk dalam masjid tak ada wuduk, boleh ke tak sengaja? Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak menjadi masalah. Walau bagaimanapun masih lagi ada pandangan segelintir ulama, tapi pandangan ni bukanlah pandangan yang sahih.
Pandangan segelintir ulama kata makruh masuk dalam masjid ketika mana kita tidak ada wudu, melainkan apabila ada keperluan-keperluan dan hajat-hajat yang tertentu. Tapi pandangan ini bukan pandangan yang sahih. Pandangan yang sahih, tidak makruh pun kita duduk dalam masjid walaupun kita tidak ada air sembahyang, dan tidak menjadi masalah pun, bukan menjadi syarat sah iktikaf kita. Kalau kita duduk dalam masjid dalam keadaan kita tak ada air sembahyang, lepas tu kita niat iktikaf, tak ada masalah, sah iktikaf kita. Bahkan sebahagian sahabat kami, maksud sahabat kami daripada perkataan Imam Nawawi ini adalah ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Sebahagian daripada ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i mengatakan iktikaf sah dilakukan oleh orang yang lalu dalam masjid walaupun tidak berada di dalam masjid. Bukan tidak berada, tidak berhenti. Lalu dalam masjid, tidak berada dalam masjid. Jadi nak mana pula kita cakap tak betul pula. Dia berada dalam dia lalu dalam masjid tapi dia tidak berada dalam masjid. Ai, pelik bunyi. Mana pula dah berada lalu dalam masjid, duduk dalam masjid kan? Dia sebenarnya bukan berada, maksudnya berhenti. Okey, gini. Sekarang ni kalau kita masuk daripada pintu tu, tubik dari ke pintu ni, masuk pintu tu, tubik pintu ni, kita tak berhenti, kita lalu je. Kalau kita niat iktikaf, jadi tak iktikaf kita? Sini berlaku perbincangan di kalangan ulama. Pandangan majoriti ulama dan pandangan mu'tamad. Kalau sebut kata mu'tamad adalah pandangan yang dipegang. Jadi pandangan mu'tamad adalah pandangan yang dipegang. Kadang-kadang dalam satu masalah ada beberapa pandangan ulama. Tapi pandangan ulama kita kena faham. Pandangan ulama di sini bukanlah bermaksud pandangan peribadi. Bukan maksud pandangan ulama adalah apa yang difahami oleh ulama berdasarkan dalil. Itu maksudnya. Di sana ada dalil. Sama ada secara nas ataupun secara istinbat. Secara nas benda tu jelas, secara istinbat, secara benda waktu dapat difaham. Okey, kita ada dalil secara nas dan kita ada dalil secara istinbat. Mana benda istinbat? Benda tu difaham. Kalau daripada segi jelas tak ada, tapi difaham, benda tu boleh dibuat. Okey, itu dipanggil secara istinbat. Jadi kalau sebut kata pandangan ulama yang memberi maksud adalah pandangan ulama di dalam memahami Al-Quran dan hadis, bukan pandangan peribadi dia. Kalau pandangan tersebut tidak bersandarkan kepada Quran dan hadis, pandangan itu dinamakan sebagai pandangan syadz. Pandangan syadz ni adalah pandangan yang jauh menyimpang kerana tidak berdasarkan kepada Quran dan hadis. Okey. Sekarang ni kita nak bincang dia. Seorang tu masuk dalam masjid, tapi dia tidak berhenti, dia lalu saja. Dia niat iktikaf. Okey, sah tak iktikaf dia? Dalam masalah ni ulama berselisih kepada dua pandangan. Sebahagian daripada ulama dan pandangan ni pandangan mu'tamad mengatakan tidak sah iktikaf dia. Kerana disyaratkan iktikaf berhenti di dalam masjid walaupun hanya sekadar tempoh ucapan subhanallah. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sah iktikaf dalam masjid walaupun tidak berhenti. Sebab tu Imam Nawawi kata lagu mana? Bahkan ada sebahagian sahabat kami mengatakan iktikaf sah dilakukan oleh orang yang lalu di dalam masjid walaupun tidak berhenti dalam masjid. Bagi orang yang hanya menumpang lalu juga dianjurkan untuk berniat iktikaf agar memperolehi keutamaannya menurut pendapat di atas. Jadi kalau kita lalu saja, biarlah niat iktikaf. Sebab ada pandangan yang mengatakan sah iktikaf, supaya mengikut pandangan tersebut dia mendapat ganjaran iktikaf. Namun akan lebih baik jika dia berhenti sebentar kemudian meneruskan perjalanannya kembali. Okey, cara mudahnya nak keluar daripada khilaf, kalau nak lalu je, contoh kita kata ada contoh dah. Kita saat ni tu tubik daripada masjid pergi kat motor. Acu nak start motor, tak ada kunci. Pas mana pula? Tinggal dak setarang. Nyanyuk habis. Kak Bromo ni hak tu tinggal, hak ni tinggal nyanyuk sama. Muju batu je dia nak cabut. Kalau batu nak boleh cabut kau tak tahu lah. Tinggal juga batu kali dia. Allah, kat tua ni, kat Bromo ni. Kan benda tu pernah terjadi kan? Bukan benda ambil Bromo padahal kita orang muda pun kena juga. Bukan nak benda. Nak contoh ke? Buat contoh je. Jadi, tinggal dah kat atas masjid. Okay, kita pun masuk. Kita masuk tu tak ada benda lain. Kita nak ambil tu, mula lalu je lah. Baik.
Jadi sekarang ni kita ambil kesempatan ketika kita dalam keadaan kita lalu dalam masjid tanpa berhenti untuk ambil kita mampu buat ketika tu. Niat je, niat iktikaf dalam masjid. Atas pandangan sebahagian daripada ulama. Kalau kita nak keluar daripada khilaf, masa ambil kunci sana tu duduk sekejap, 2 saat pun tak apa dah. Ambil, lepas tu tubik semula. Dapat pahala, kunci dapat, pahala pun dapat. Baik. Seterusnya, dianjurkan juga orang yang duduk dalam masjid agar melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ketika duduk dalam masjid, kadang-kadang ada perkara mungkar berlaku dalam masjid. Kadang-kadang ada benda yang baik yang patut kita suruh orang buat. Maka ketika kita dalam masjid, tetap kita kena cegah kemungkaran, tetap kita kena suruh kepada kebaikan. Okey, sebagai contoh, kita duduk dalam masjid, tiba-tiba ada seorang tu dia masuk dalam masjid, dia ambil Quran, dia duduk tanpa dia sembahyang sunat iktikaf 2 rakaat. Maka kita kabur dia. Kabur lemut-lemut dah. Sembahyang 2 rakaat. Kita kabur lagu tu dipanggil benda suruh kepada kebaikan. Baik. Ataupun kalau kita tengok budak-budak duduk dalam masjid pergi mari, kita kata, duduk diam. Baik. Itu di antara tanggungjawab dan kewajipan yang perlu kita kena buat walaupun kita berada dalam masjid. Di dalam masjid bukan tak ada kemungkaran yang berlaku dan tidak ada kebaikan yang boleh kita suruh. Jadi walaupun kita dalam masjid, tetap amar ma'ruf nahi munkar mesti diteruskan. Walaupun juga diperintahkan di luar masjid, benda tu bukan hanya dalam masjid, di luar masjid pun diperintahkan kepada kita kena melakukan hal tersebut. Lebih ditekankan dalam masjid untuk menjaga kesucian, keagungan dan kehormatan masjid. Dalam masjid lebih lagi kita kena tekankan soal menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebahagian sahabat kami, yakni ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, mengatakan siapa yang masuk ke dalam masjid dan tidak mampu melakukan solat tahiyatul masjid kerana hadas, tak ada wudu, kesibukan, macam-macam lah kesibukan dia, atau halangan yang lain, maka disunatkan untuk membaca sebanyak 4 kali bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada satu riwayat tambah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah pendapat sebahagian ulama salaf. Perkara ini boleh dilakukan sahaja, tak ada masalah. Pakai benda Imam Nawawi nak cerita, ada sebahagian ulama disebut kalau kita masuk dalam masjid, tiba-tiba ada perkara yang menghalang untuk kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sama ada perkara yang menghalang kerana kita tidak ada wudu ataupun perkara-perkara yang lain. Maka ada sebahagian daripada ulama salaf mengatakan bahawasanya disunatkan kepada orang tersebut sebagai ganti kepada tahiyatul masjid, dia membaca zikir sebanyak 4 kali untuk menghilangkan makruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi masuk dalam masjid, kalau ada perkara yang menghalang untuk kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, digalakkan kita baca zikir ni. Ni pandangan sebahagian daripada salaf. Okey, hamba kena bincang panjang sikit masalah ni ya. Kalau kita cari di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak dapati ada hadis yang secara jelas menceritakan, memberitahu khabar bahawasanya orang yang ada halangan untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia kena baca zikir tadi. Memang tak ada kalau kita cari di dalam hadis. Namun ada sebahagian daripada ulama salaf melakukan hal tersebut. Ada sebahagian daripada ulama salaf menyebut kalau seorang tu masuk dalam masjid, dia tidak mampu untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid, maka dia kena berzikir dengan zikir. Okey, soalannya, apakah sandaran? Apakah sandaran sebahagian daripada ulama? Pandangan ni bukan pandangan yang disepakati ya. Majoriti ulama mengatakan tidak disunatkan dia. Maksudnya majoriti ulama mengatakan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar sampai akhir, ia tidak boleh menjadi pengganti kepada tahiyatul masjid. Itu pandangan majoriti ulama. Namun sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya ucapan tersebut ia boleh menggantikan sembahyang tahiyatul masjid. Okey, sandaran dia bila sandaran? Sandaran dia adalah yang pertama sekali,
Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu subhanahu yang diriwayat daripada Abdullah bin Abi Aufa yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Abu Dawud. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh seorang sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Abdullah bin Abi Aufa yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Abu Dawud. Yang mana kata Abdullah bin Abi Aufa, satu ketika datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 'allimni syai'an yujzi'uni minal Quran fa inni la aqra." Rasulullah, cuba khabar kepada aku, ajar kepada aku sesuatu benda yang memadai untuk aku tu sebagai ganti kepada Al-Quran, kerana aku tidak mampu untuk membaca Al-Quranul Karim. Di antara rukun sembahyang adalah membaca Fatihah. Fatihah rukun sembahyang. Tiba-tiba orang ni tak pandai baca, maka dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia minta daripada Rasulullah agar Rasulullah ajar kepada dia suatu bacaan yang boleh menjadi pengganti kepada bacaan Fatihah. Maka kata Rasulullah, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim." Membacalah bacaan ni, membaca bacaan ni, baca bacaan yang kita khabar tadi. Rasulullah kata hak ni sebagai ganti kepada Fatihah. Maka ulama kata lagu mana, ketika mana bacaan ni boleh menjadi pengganti, boleh menjadi pengganti kepada perkara yang wajib. Fatihah adalah perkara yang wajib, bacaan ni boleh menjadi pengganti kepada perkara yang wajib, maka boleh juga ia menjadi pengganti kepada perkara yang sunat, iaitu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tengok, ketika mana bacaan ni boleh menjadi pengganti kepada bacaan yang wajib dalam sembahyang, maka boleh juga ia menjadi pengganti kepada perbuatan yang sunat. Ketika mana seseorang tidak mampu untuk melakukan perkara sunat tersebut, iaitu sembahyang tahiyatul masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada baca ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asad." Bertasbih di dalamnya pagi dan petang. Bertasbih ni dalam Al-Quran Allah Taala kata bertasbih. Ada sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan yusabbih di sini ia memberi maksud sembahyang. Jadi bertasbih ia memberi maksud sembahyang. Maksudnya, ada sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan mereka itu bertasbih dalam masjid pagi dan petang, ia memberi maksud sembahyang dalam masjid pagi dan petang. Jadi bermakna tasbih boleh mengganti pada tempat sembahyang. Maka sebab itulah kata ketika kita masuk dalam masjid, kita tidak mampu sembahyang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid, maka pengganti dia adalah tasbih. Lagu mana tasbih? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Okey, satu. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian daripada orang kita yang mana dia masuk ke dalam masjid ketika sedang majlis ilmu sedang dilangsungkan. Ketika dimasuk dalam masjid ketika majlis ilmu sedang berjalan, adakah dikirakan perkara tersebut menghalang untuk disembahyang sunat tahiyatul masjid ataupun tidak? Ini perlu kita kena bincang. Kalau ia menghalang, maka bermakna boleh dibaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau tidak menghalang, maka perkara tersebut ia tidak boleh menjadi pengganti kepada tahiyatul masjid. Okey, boleh faham? Okey, itu soalan dia. Sebenarnya majlis ilmu yang sedang berlangsung, ia tidak menghalang seseorang daripada melakukan 2 rakaat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu kita kena faham. Dan hamba ada dengar sebelum daripada ni ada beberapa pertanyaan daripada sebahagian daripada penuntut orang yang belajar. Dia kata ada sebahagian daripada ustaz khabar, kalau kita masuk dalam masjid ketika majlis ilmu sedang berlangsung, jangan sembahyang tahiyatul masjid, duduk tu, jangan sembahyang sunat tahiyatul masjid.
Mengikut pandangan hamba, pandangan yang mengatakan melarang orang sembahyang sunat tahiyatul masjid ketika majlis ilmu sedang berlangsung adalah pandangan yang tidak tepat. Hamba tidak tahu apakah sandaran dia. Tapi pandangan ni adalah pandangan yang tidak tepat, bercangkuh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba ulang balik Hamba ulang sekali lagi. Ada beberapa orang tanya kepada hamba sebelum daripada ni. Adalah beberapa soalan dia ajukan kepada hamba. Dia kata, Ustaz, kalau kita duduk dalam majlis, kita dalam majlis ilmu, tiba-tiba kita siapa lewat sebagai contoh, adakah boleh kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid ataupun tidak? Kita kata tak apa, sunat sembahyang tahiyatul masjid. Cerita dalil-dalil, tak apalah, kita tak cerita lagi. Nanti kita akan cerita dalil pada ni. Baik, sunatlah sembahyang. Tapi jangan sembahyang depan ustaz. Hawa kata sunat di bahang depan ni tu. 4 orang pula duduk depan ni. Kita duduk mengajar pun nak tengok depan pun tak boleh. Jangan awak gitu. Maksudnya ambil celah-celah tiang ke, nusuk-nusuk sikit ke. Maksudnya jangan perkara tersebut mengganggulah. Disunatkan. Lepas tu ada pula orang kata, ada ustaz, setengah ustaz kata tak sunat. Dan kalau kita masuk dalam majlis ilmu, oleh kerana majlis ilmu adalah majlis yang mulia, tamang-tamang syurga, kalau kita masuk dalam majlis ilmu, jangan mayang, duduk terus. Okey, menurut pandangan hamba, yang mengatakan tidak sunat sembahyang tahiyatul masjid ketika majlis ilmu berlangsung adalah pandangan yang tidak tepat, dan pandangan tersebut menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Satu ketika ada seorang sahabat Rasulullah yang nama dia Sulaik al-Ghatafani. Kata Jabir bin Abdullah, jaa Sulaikun al-Ghatafani, telah datang oleh Sulaik al-Ghatafani. Lepas tu lalu dia masuk dalam masjid ketika Rasul sedang berkhutbah. Fajalas, maka dia duduk. Rasul sedang berkhutbah, sedangkan mendengar khutbah adalah perkara yang diwajibkan. Baik, Rasulullah sedang berkhutbah. Sama dok mengajar, sama mengajar. Rasul sedang berkhutbah. Tiba-tiba Sulaik al-Ghatafani masuk dalam masjid, dia terus duduk. Tengah-tengah Rasul berkhutbah, Rasul kata lagu mana ke Sulaik? Ya Sulaik, kum farka' raka'atain wa tajawwaz fihima. Wahai Sulaik, bangun. Rakaat 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat, dan ringkaskan pada sembahyang tersebut. Maka Sulaik pun bangun, sembahyang 2 rakaat dengan secara ringkas. Penghujung hadis kata Rasul lagu mana? Idza jaa ahadukumul jum'ati. Bukan. Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhutub fala yajlis hatta yarka'a raka'atain wa tajawwaz fihima. Kata Rasulullah, sekiranya mu datang ke masjid pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, mu jangan mu gaduh duduk, bahkan hendaklah mu sembahyang 2 rakaat dan ringkaskan 2 rakaat tersebut. Okey, ni adalah sandaran ataupun dalil yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntut kepada orang yang mari ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Jangan dia duduk lagi, dia sembahyang 2 rakaat dulu. Okey, benda ni sama juga ketika sedang majlis ilmu sedang berlangsung. Ketika mana kita mari lewat, sunat kita sembahyang dulu 2 rakaat dan ringkaskan sembahyang tersebut, barulah duduk dalam majlis ilmu. Ini perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, sebahagian sahabat kami mengatakan siapa yang masuk ke dalam masjid dan tidak mampu melakukan, okey, itu kita baca dah. Menegur orang yang mengumumkan kehilangan di dalam masjid atau melakukan aktiviti jual beli. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayka fa innal masajida lam tubna li hadha. Artinya, sesiapa yang mendengar seseorang mengumumkan kehilangan di dalam masjid, dia ada barang tercicir, dia tanya, oi siapa jumpa jang tangan hamba awak habis simpan dalam masjid. Yang syudu ni dia meninggikan suara dia. Bukan salah cari barang hilang dalam masjid, tak mengganggu orang.
Dah kita tinggal kunci. Mana kunci? Masuk senyap dah. Ke salah? Oh salah, dak balik lah kita. Cari lah. Tapi jangan meninggikan suara. Siapa nampak kunci yang berah? Mak, menampak tak mak? Orang ni pulak menampak tak? Itu adalah salah. Kata Rasulullah, sesiapa yang mendengar seorang mengumumkan kehilangan di dalam masjid. Dia yang syudu dhalatan ni, dia cari perkara benda yang dia hilang. Maka hendaklah mengucapkan, semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikannya kepadamu. Khabar lagu tu, doa lagu tu. Doa. Kalau tak berani doa kuat, doa slow. Semoga tak jumpa. Semoga tak jumpa. Doa ni hukum dia betul. Tahu tak? Ulama berselisih kepada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan wajib berdoa dan ada pandangan yang mengatakan sunat. Majoriti kata sunat, tapi tahu tak? Ada pandangan yang kata wajib doa lagu tu. Sebab Rasul kata falyaqul, hendaklah ni perintah. Asal perintah adalah wajib. Dalam masjid riuh, barang hamba pas mana siapa ada nampak cermin, kalau orang puan cermin solat hamba pas mana siapa ada nampak baik. Jadi kita katakan kita kata semoga tak jumpa barang tu, biar hilang terus. Apakah hukum kata lagu tu? Dapat pahala. Rasul suruh. Cuma wajib ke sunat, sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Majoriti ulama kata sunat, namun sebahagian daripada ulama kata wajib. Kata dia orang mekeng, mu kata gitu kau kenapa kata selesai dah, jangan kata kuat. Kalau dia orang setara dengan kita je, kita kata kuat sikit. Pertama-tama kalau dia biasa duduk dalam majlis ilmu juga, kata kuat lagi. Semoga nak jumpa dah kita kata gitu. Dia kata, mana mu cakap gitu? Dah kan kita belajar dah kata Al-Adhkar An-Nawawiyah kan? Kita belajar hadis. Nak beramal kau akan dengar hadis kan? Banyak gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Rasul, kerana sesungguhnya masjid dibina bukan untuk ini. Masjid dibina masjid bukan untuk mencari barang yang hilang. Allah Rabbi. Ada banyak benda yang perlu kita kena bincang. Kerana Rasul kabul lagu ni, kita kena bincang, adakah boleh kita isytiharkan? Kita isytihar ada barang yang hilang, boleh ke tak? Ini kita perlu kena bincang. Kalau dalam kitab fiqh dikatakan kalau kita jumpa luqatah, benda yang tercicir, maka diwajibkan kepada kita apabila kita ambil kena war-warkan. Di antara tempat yang kita kena war-warkan adalah di pintu-pintu masjid. Okey, soalannya, kalau misalnya benda tu dijumpai oleh pihak-pihak AJK masjid ataupun orang lain serah kepada AJK masjid, boleh tak istihad? Ini perlu kita kena bincang. Sebenarnya ada pandangan ulama yang mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat benda saat itu adalah benda masalah yang umum, bukan masalah peribadi. Hak ni dicari hak dia sendiri. Hak masalah peribadi tak boleh. Manakala masalah umum tidak menjadi masalah. Dia kena tengok masalah peribadi ke ataupun masalah umum. Kalau masalah peribadi tak payahlah. Masalah umum tidak menjadi masalah atas pandangan sebahagian daripada ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kami meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Buraidah bahawa seseorang mengumumkan kehilangan di dalam masjid. Siapa yang menjumpai unta merahku? Unta merah tak ada dalam masjid. Benda tu hilang luar. Tapi dia mari tanya orang duduk dalam masjid, ada nampak tak? Ada nampak tak? Tu benda unta aku, unta merah aku. Unta merah ni adalah binatang yang paling mahal lah dulu. Dia kenderaan dulu unta. Unta yang paling mahal adalah unta merah. Kalau kita got kereta-kereta yang kelas-kelas saja ni kereta mewah ni. Ada orang nampak kunci kereta apa? Kunci kereta sama tak tahu duk mana. Ada nampak tak? Dia jatuh mana orang tanya? Tahu jatuh kedai kopi ke mana tadi, ada jumpa tak? Memang ada jumpa tak? Tanya sesa. Siap bekas speaker lagi tanya. Baik, hal tu adalah dilarang oleh agama. Baik. Kata dalam hadis ni, Buraidah menyebut seorang mengumumkan kehilangan dalam masjid. Siapa yang menjumpai unta merahku? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wajadta, innama buniyatil masajidu lima buniyat lah." Semoga kamu tidak menemuinya. Rasul doa supaya tak jumpa. Memang tak jumpa sungguh dah Rasul doa. Semoga tak jumpa barang. Sesungguhnya masjid-masjid dibina untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya. Berzikir kepada Allah, bukan tempat untuk mencari barang yang hilang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kami meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi di akhir kitab Al-Buyu'. Al-Buyu' ni bab daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan faqulu la raddallahu alai. Artinya, apabila kamu melihat seseorang melakukan aktiviti jual beli dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan perdaganganmu beroleh keuntungan. Tengok kalau orang jual dalam masjid, orang beli dalam masjid. Di masjid ni dalam ni lah, kalau ada luar tu berenda, kalau tempat tu buat masjid lah. Kalau bukan, bukanlah. Ada sebahagian daripada masjid, luar tu dia buat masjid, tu tak ada masalah situ. Sebab ada sebahagian daripada masjid ada orang jual luar tu tak ada masalah. Ni kira dalam masjid. Dia jual dalam masjid, dia beli dalam masjid, maka Rasul katakan ni, maka ucapkanlah semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan perdaganganmu beroleh keuntungan. Semoga rugi, tak ada untung nega. Allah Allah Rabbi. Ada sebahagian daripada, biarlah sebut untuk degek tak payah sembunyi-sembunyi lah kan. Ustaz bagus, berniaga bagus ustaz, kerana dia berpegang di atas hasil titik peluh dia sendiri. Ustaz berniaga bagus, tapi kalau mengambil kesempatan berniaga pada meja-meja kuliah, perkara ini adalah dilarang. Jadi kalau ustaz saya pagi ni ada bawa barang sikit nak jual, istihad lepas daripada mengajar, pakak kata semoga tak ada keuntungan. Tapi jangan kata kuat-kuat, lama kan nak mari dah ustaz tukar. Jadi okey, boleh faham kan? Benda ni hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Tirmizi. Semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikan. Dan apabila kamu melihat seseorang mengumumkan kehilangan dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikannya kepadamu. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hadis hasan. Seterusnya, menegur orang yang mengalungkan syair di dalam masjid. Dia baca syair, dia baca sajak dalam masjid, buat majlis dalam masjid. Apakah hukum? Nanti kita tengok apakah hukum buat majlis dalam masjid, baca syair, sajak. Apalah kita buat dalam masjid tahun ni sekali. Boleh ke tak? Nanti kita tengok. Syair yang dimaksudkan di sini ialah pujian terhadap Islam, nasihat untuk melakukan zuhud, anjuran kepada budi pekerti yang luhur dan sebagainya. Kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, man ra'aitumuhu yunshidu syi'ran fil masjid faqulu lahu faddallahu faka 3 marrat. Sesiapa yang kamu melihat melantungkan syair dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah Ta'ala mengoyokkan mulutmu sebanyak 3 kali. Baca gitu. Semoga robek mulut. Ya Allah. Maksudnya benda ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syair, sajak, nasyid pun dia sama. Tak boleh secara mutlak ke? Nanti dulu, jangan gaduh lagi, jangan baca satu hadis. Di sana ada hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit adalah seorang sahabat Rasulullah, yang mana dia adalah pensyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Hasan bin Thabit duk syair dalam masjid. Sayyidina Umar tengok gitu, keling Sayyidina Umar, cerlong mata. Sayyidina Umar cerlong mata ke Hasan bin Thabit ketika Hasan bin Thabit syair dalam masjid. Kerana ada beberapa hadis yang sahih yang mana Rasul larang bersyair dalam masjid. Sebab Sayyidina Umar keling. Lalu tu Hasan bin Thabit kata lagu mana? Qad kuntu nasyadtu syi'ran fil masjid. Dulu aku bersyair dalam masjid. Wa fihi man huwa khairun minka. Ada dalam masjid orang yang lebih baik daripadamu, hai Umar. Kata siapa? Kata Hasan bin Thabit. Dulu aku pernah bersyair dalam masjid ketika mana ada orang yang lebih baik daripadamu duduk dalam masjid ketika tu. Dia dengar aku bersyair. Siapa? Rasulullah. Maksudnya aku pernah bersyair ketika Rasul hadir dalam masjid. Jadi bermakna berpandukan kepada hadis Hasan bin Thabit, tidak menjadi masalah bersyair dalam masjid. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Thauban dan beberapa orang ulama hadis yang lain, beberapa orang sahabat yang lain, bersyair dalam masjid tidak dibolehkan. Maka kata ulama, kita kena tengok hak mana hak yang tidak dibolehkan dan mana hak yang boleh. Hak yang tidak dibolehkan kalau sekiranya bukan berkait dengan akhirat,
bukan berkait dengan agama, bukan berkait dengan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada agama tidak menjadi masalah. Nya bersyairnya nasyid dalam masjid, nasyid bab bercinta pula. Kan ni nasyid ni Allah Rabbi, lebih kurang dengan nyanyi dia. Nasyid ni kan bab bercinta. Anak ambil orang kecil umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Orang tu nasyid. Dia pegang kereta, pakai segebang. Sampai ada tangan nasyid. Dia tanya, anak ambil panggil ambil Walid. Walid, dia nasyid ke nyanyi? Budak kecil pandai. Maksudnya tak ada beza di antara nasyid dengan nyanyi. Dengan ukapan dia sama. Jadi kena tengok, nasyid dalam masjid dibolehkan tapi dengan syarat berkait dengan akhirat. Tapi kalau berkait dengan dunia, maka hukum dia adalah tidak dibolehkan, hukum dia adalah haram. Nabi SAW larang. Patut perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab seterusnya, keutamaan azan. Azan ni bang lah. Tu azan. Azan ni adalah bang. Dia azan setelah daripada pengsyariatan sembahyang. Dia pengsyariatan sembahyang ketika Rasulullah berada di Mekah. Ketika Rasulullah berada di Mekah pada malam Mi'raj. Sebab Mi'raj berlaku sebelum daripada hijrah. Itu pengsyariatan sembahyang 5 waktu. Manakala pengsyariatan azan adalah setelah daripada Rasul berhijrah ke negeri Madinah. Dia ada beza kan? Dia Rasul sapa di negeri Madinah, maka Rasul dirikan masjid. Lepas daripada Rasul dirikan masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bincang dengan para sahabat, lagu mana kau cara kita nak panggil orang-orang sahabat-sahabat kita apabila masuk waktu untuk berkumpul sembahyang berjemaah. So bincang, masing-masing bagi pendapat. Ada bagi pendapat kita akad bendera lah. Rasul tak terima sebab akad bendera orang yang nampak lah. Tapi bukan semua orang tengok. Ada setengah suringan api sebagaimana puak Majusi. Rasul tak terima, tak mau tiru dengan cara agama lain. Ada orang bagi cadangan supaya tiup trompet sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi ketika masuk waktu sembahyang dia. Rasul tak terima. Ada orang cadang untuk bagi loceng, bunyi loceng macam kepok Kristian. Rasul juga Rasul tak terima. Maka tak ada kesudahan. Jadi lepas daripada perbincangan tersebut, tak apalah, panggil gitulah. Panggil gitulah, tak ada perkataan-perkataan hak yang tertentu, hak yang perlu dilakukan. Tiba-tiba ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zaid. Dia balik rumah, dia tidur. Tidur, tiba-tiba dia mimpi dengan seorang bawa loceng. Dia pun tanya, nak jual ada loceng tu, kamu nak beli? Orang tu tanya nak buat benda. Nak panggil, mudah nak panggil orang sembahyang. Dia kata, kalau gitu aku ajar benda hak yang lebih baik lagi lah. Dia pun ajar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, lafaz azam. Esok kan dia pergi kabur kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW suruh dia ajar kepada Bilal bin Rabah. Sebab fa innahu anda minka sauta. Sebab Bilal ni suara dia lebih nyaring, lebih lantang, lebih sedap berbanding denganmu. Ala kulli hal, itu secara ringkas berkenaan dengan azan. Katanya kami meriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Andai manusia tahu pahala yang terdapat dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapati selain harus dengan undian, pasti mereka akan melakukannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan As-Sahihain, maksudnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Rasul kabul lagu mana, kalau sekiranya manusia tahu kelebihan yang ada pada bank. Orang bank ni kelebihan dia memang cukup besar. Kalau dia tahu, tapi Rasul tidak kabul secara terperinci. Hanya Rasul kata cukup besar kelebihan. Kalau orang tu tahu secara terperinci kelebihan yang ada pada azan, kalau dia perlu kepada ngundi untuk jadi itu bila, maka pakat ngundi. Kalau dia tahu. Tapi nak buat dia tak tahu, mu tolak aku tolak mu. Ketika tak ada tu bila hak yang dilantik. Ada tu bila yang dilantik pergi ke dia kan, tak boleh lah. Dah jawatan dia kan. Marah ke tu bila pula. Tu bila dilantik ada, kita pergi gomor. Mana boleh gitu. Kena suruh dia lah. Tapi kalau sekiranya tak ada tu bila yang dilantik, kita kena rebut
Gi jadi tok bila. Jangan mu tolak aku tolak mu. Mu tolak aku tolak mu, tu hukum dia adalah makruh. Tu kena ingat. Kalau tak ada tok bila, yang mana hak yang ada ni boleh jadi tok bila belaka, maka biarlah kita ni berlomba-lomba untuk jadi tok bila. Biar ketor-ketor sikit, biar ketor-ketor sikit. Orang tak biasa bang jangan main ketor. Tapi bukan semua orang lah, setengah-setengah. Sama juga orang tak biasa jadi tok imam, ketor kepala lu tua. Jangan main. Bukan orang yang biasa dah, orang tak biasa. Hamba hak mula-mula tak biasa nak jadi tok imam, orang semua jadi tok imam. Allahu Rabbi, lutu ketor. Kalau sengaja batal sembahyang, tapi mujur tak sengaja ketor gitu. Ketor. Nak mana? Mula-mula orang suruh berkhutbah, pegang tukar gitu, tukar lutut Allah, tapi mujur mihrab tempat kita tak nampak lutut. Kalau nampak lutut maju tau. Kalau jenis mimbar, bukan mihrab, mimbar macam tangga tu, nampak sebatang tubuh, memang nampak lah. Bergegar duduk atas mimbar, bukan bergegar cakap, gocang tubuh ketor. Biarlah ketor sikit awak ni bang, sebab ada kelebihan yang cukup besar bagi orang hak yang bang. Mu tolak aku tolak mu, kau dia makruh. Kerana kata ulama dalam kaedah fiqh ada menyebut al-itharu bil qurbi makruhun. Kita mengutamakan orang lain dalam hal ibadat, hukum dia adalah makruh. Dalam hal ibadat kita jangan utamakan orang lain, kita sendiri kena utamakan diri kita. Tapi kalau hal dunia tak apa, kita utamakan orang lain. Kayak gini ada orang jamu, contoh je, tak ada makanan, tak apa makanan. Contoh kalau ada orang jamu, makanan sikit tak cukup semua sekali, tak apalah kita bagi orang lain lah. Kita makan kedai. Okey, hak tu hak yang paling comel kalau bab dunia, bab harta, bab makanan. Tapi kalau bab akhirat mesti kita kena utamakan diri kita. Kalau kita utamakan orang lain dalam bab ibadat, hukum dia adalah makruh. Sama juga dengan saf awal. Saf awal kalau sekiranya orang tu tahu dan jarang pahala yang besar untuk duduk saf awal, maka dia akan rebut. Tapi saf awal ni untuk orang lelaki yang untuk orang puan. Orang puan dengar orang hadis ni, dia kata rebut dengar orang lelaki tiba-tiba 4-5 orang duduk sini, rebut dengar orang lelaki. Tak. Dia saf awal adalah kelebihan untuk orang lelaki. Manakala perempuan hak yang paling afdal adalah saf belakang. Kata Rasulullah, khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki adalah pada hak yang mula-mula sekali, manakala sebaik-baik saf perempuan hak yang belakang sekali. Yang lain pula kedudukan orang lelaki dengan orang perempuan. Tu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan baca satu hadis, kita kena tengok hadis-hadis yang lain pula. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin." Artinya apabila panggilan untuk solat dilaungkan, syaitan lari sambil mengeluarkan suara kentut hingga tidak sampai mendengar suara azan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita dah dengar ada ustaz kata, orang bang setan lari sampai ketuk setan. Kita yang suka lah. Kita kata suka. Ustaz dia reka pula. Dah, ini disebut dalam hadis. Disebut dalam hadis. Kita tak nampak syaitan. Rasulullah, oleh kerana ada wahyu yang Allah Ta'ala bagi, dan ada beberapa perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala kabur. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah benda yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Antaranya benda ni Rasul wahyukan kepada Rasul diperlihatkan kepada Rasulullah. Syaitan kalau bunyi orang bang, lari berkepuk lagi, sampai ketuk lagi, senak perut lagi. Okey, itu maksud dalam hadis ni. Hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma kalau kita nak kata ke manusia sikit, kalau orang bang, tu kalau ngasar sikit. Kau nak ngasar sikit. Kau nak ngasar banyak, parah lagi. Kau nak ngasar lah. Orang bang tak mari masjid, kau lari, setan gitu. Hak tu ngasar. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Artinya para muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Okey, kita rasa sini dululah pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu yang akan datang ataupun bulan akan datang. Rezeki jadi panjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkongsian kita pada malam ni dapat mendapat keberkatan daripada Allah.
dan sama-sama dapat kita mengambil manfaat dan sama-sama kita dapat beramal. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.